Kenapa tak nak keluar Tak apalah, kita tengok yang dekat WhatsApp lah Dah boleh balik. Allahu Akbar. Okay ni. Yang ni boleh keluar. Okay. Tapi cikgu tak boleh tulis atas ni. Sekejap. Weh, kenapa main-main? Hai swimsuit. Kejap. Dia tak boleh keluar lah. Microsoft Edge tu dia not responding. Okay, kejap. Okay dah, dia dah keluar. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak tak skrin? Nampak tak? Cikgu mute ke? Nampak. Okay. So kita nak buat kita satu je hari ni. Yang lain-lain ni kan cikgu harap awak dah penuhkan lah, sebab dia sama je macam awak punya yang slide presentation yang cikgu bagi tu, awak tinggal penuhkan je. Okay. So ni modul awak lah, modul latihan awak. Okay, next kita nak pergi kertas 1. Okay. Ingat lagi tak jatuh bebas ni? Kita lakar graf sikit lah kat sini Okay, so lakarkan graf di bawah untuk objek yang nombor 6 ni yang kat sini. Nombor 6 ni okay, sekejap dia orang nak masuk. Mustaqim. Okay, so yang pertama sekali, kalau graf untuk S ataupun sesaran, displacement dengan masa, macam mana graf awak untuk jatuh bebas? Graf awak akan menaik tapi dia melengkung macam tu. Okay. Next, untuk V, velocity, hal laju melawan masa. Graf awak akan menaik secara seragam. Hal laju seragam. Garisan tu straight tau, kena pembaris tau. Yang ni je dia bengkok sikit. Okay. Yang ketiga, untuk acceleration, pecutan melawan masa. So graf awak akan mendatar. Pecutan malah. Okay. Ingat hal laju pula. S, sesaran bertambah. V, hal laju pun bertambah. A, acceleration seragam.
Bila ada hal laju, baru ada pecutan. Hal laju bertambah, baru pecutan seragam. Tu memang dia punya konsep lah daripada kita punya straight line, daripada linear motion kita. Okay, so kita tengok nombor 1. Rajah menunjukkan sebiji kelapa jatuh dari pokok. Manakah antara berikut graf pecutan masa yang mewakili gerakan kelapa itu? Okey, yang mana jawapan yang betul? Yang paling tepat sekali. Yang mana? Ada tak tu? Suara cikgu dengar tak? Dengar. Okay. B bola Ingat, bila pecutan seragam, pecutan mala, barulah ada hal laju. Hal laju bertambah tapi pecutan mala, pecutan seragam. Okay, next nombor 2. Nombor 2 bawah. Ya Allah. Nervous lah pula. Okay. Tak tahu lah kenapa nervous Rasa macam dah lama tak mengajar awak kot. Kan dah lama tak jumpa. Tapi semalam jumpa. Semalam lain, semalam mat. Okay. 2 objek P dan Q dijatuhkan serentak daripada ketinggian yang berbeza. Okay. So sekarang ni P tu dia tinggi sikit. Yang Q dia bawah sikit. Kalau tengok yang ni H sahaja. Untuk ketinggian Q separuh H. Maknanya kalau sini 10, yang sini tinggi dia 5 je. Separuh daripada H tu. Okey. Graf hal laju manakah yang mewakili pergerakan P dan Q? B. Kenapa B? Sebab dia separuh. Dia separuh, betul. Lepas tu dia punya hal laju mestilah sama kan, bertambah, sama je. Kalau yang lain-lain ni dia tak start daripada kosong pun, macam tak logik. Yang ni kan dia start daripada tiba-tiba tinggi dia, laju dia tiba-tiba 2. Mana boleh macam tu? Mesti laju start daripada kosong kan. So yang A tu salah, sebab itulah. Okay, kejap Okay. Kalau yang B ni betul, okay. Kalau C, kenapa C salah? Kenapa C salah? Kalau tengok masa dia, yang ni dia jatuh dekat sini. Okay, masa dia contohlah dia 5. Ni pun masa dia 5. Tapi sekarang ni kan kita dah tahu pecutan seragam. Hal laju je yang bertambah. So kita tak boleh nak bagi tahu yang mana yang lagi cepat dia jatuh. Tak boleh, sebab dia akan sampai pada masa yang sama juga. Cumanya yang ni dia separuh. Ni je lah yang paling betul. Okay, boleh faham? Boleh tak? Awak ada tak kat situ? Okey, nombor 3. Rajah menunjukkan duit shilling, guli dan daun kering dijatuhkan serentak di dalam silinder vacuum. Okey, bila cakap pasal silinder vacuum, maknanya kita tak ada apa-apa yang melawan dia. Rintangan udara tak ada. Jadi dia akan jatuh pada masa sama lah, sebab dia dalam vacuum. Okey. So manakah pemerhatian yang betul? Okey, yang mana yang betul? A. Ketiga-tiga objek terapung di dalam silinder. Boleh terapung tak? Tak boleh, sebab kita ada dari tarikan graviti juga walaupun kita dalam vacuum. Okay, B. Ketiga-tiga objek tiba di tapak pada masa yang sama. Betul ke salah? Betul. Sebab kita dalam vacuum, kita tak ada apa-apa selain tarikan graviti, rintangan udara tak ada, apa-apa semua tak ada. So dia akan jatuh pada masa yang sama. Ingat tak saya tunjuk yang video yang dia jatuhkan bulu dengan bola tu kan? Dia jatuh pada masa yang sama di dalam bilik yang vacuum tu. Yang bilik dia macam besi-besi tu. Okay. So guli tiba di tapak lebih awal daripada duit shilling. Salah. Sebab dia dalam vacuum. Lagi satu, jisim dia tidak mempengaruhi pecutan graviti. So tak kisahlah benda tu berat ke, benda tu ringan ke, pecutan graviti kita sama. Berapa nilai pecutan graviti kita? 10. 10 boleh. Kalau soalan suruh guna 10 Kalau soalan guna 9.8, guna 9.8. Okey. Next. Rajah menunjukkan satu batu bata jatuh daripada sebuah meja.
Okey, apakah kuantiti fizik batu-bata yang malar semasa ia jatuh? So bila cakap kuantiti fizik adalah satu kuantiti fizik yang kita kena buat. So kat sini jawapan dia ada tenaga keupayaan, tenaga kinetik, pecutan dan hal laju. So yang paling tepat sekali jawapan dia adalah pecutan. Kita tak boleh jawab hal laju. Memanglah dia ada hal laju. Tapi sekarang ni hal laju tu bagi apa? Hal laju tu bagi pecutan. So itulah kuantiti fizik yang kita nak. Hal laju tu memang kita dah tahu dia kita buat. Pecutan tu kita dapat. Okey. Nombor 5. Rajah menunjukkan dua sfera logam P dan Q. Okey, P ni 2 kilo, Q 1 kilo. Okey. Manakah antara kenyataan berikut yang benar apabila P dan Q jatuh bebas? So kita tengok sama-sama. Hal laju P dan Q adalah sama. Betul ke salah? Hal laju dia sama tak? Sama. Sama? Kenapa cakap sama? Okay, hal laju kita tak boleh nak cakap dia sama hal laju dia. Sebab yang ni 2 kilo, yang ni 1 kilo. Mestilah yang 2 kilo tu laju lagi. Cuma dia akan jatuh pada masa yang sama sebab pecutan graviti kita dan tarikan graviti. So A salah hal laju dia tak sama. Sebab berat pun berbeza. Okay, P dan Q pecutan dia sama. Betul ke salah? Betul. Betul. Yang sama pecutan je sebab pecutan graviti yang kita ada nilai dia 10. Semua yang jatuh bebas pecutan sama. Hal laju tak sama. Okey. Momentum P dan Q adalah sama. Salah. Momentum salah. Momentum dia bergantung dengan berat. So berat berbeza. So tak samalah. Okey. Daya graviti yang bertindak ke atas P dan Q adalah sama. Daya graviti yang bertindak pun kita tak boleh cakap sama sebab mungkin yang P tu jatuh lebih ke arah pusat bumi sikit. So mungkin dia jadi 9.9. Kalau yang Q tu mungkin dia jauh sikit daripada pusat bumi. So mungkin 10 dia punya daya graviti. Okey. So daya tarikan graviti tu takkan sama. Yang sama tu pecutan je. Sebab tu bila jawab soalan jatuh bebas, awak kena ingat satu benda je. Pecutan je sama. Hal laju bertambah. Okay, daya graviti tak semestinya sama. Bila dalam vacuum macam mana? Itu je soalan dia boleh tanya. Dia takkan tanya lain-lain daripada tu. Lain-lain tu awak kena kira-kira lah. Cari dia punya masa, cari dia punya sesaran, cari dia punya hal laju. Tu kena kira lah. Okay. Tapi dia punya konsep itu sahaja. Sebiji batu-bata jatuh daripada ketinggian 10 meter. Hitung masa yang diambil untuk batu-bata itu tiba ke tanah. Okey, sekarang kita ada apa? Kita ada tinggi 10 meter. So tinggi ni kita labelkan sebagai apa? S. Displacement lah, dia punya jarak 10 meter. Okey. Dia suruh cari masa. Kita nak T. T yang kita nak cari. Sekarang ni hitung masa yang diambil untuk batu tiba ke tanah. Okay, satu benda lagi, kalau dia tak bagi tahu U berapa, V berapa, okay, awak kena tahu kita start U, hal laju awal mestilah kosong, betul tak? Kita tak baling lagi. So mestilah kosong kan dia punya hal laju awal. Okay, so kita ada S, kita ada U, kita ada T. Kita boleh guna formula apa yang kita boleh cari dia punya masa? G tu standard lah. G kita 10. G ataupun A expression kita 10. So guna formula apa untuk cari kita punya masa? S sama dengan apa? UT. Awak tak payah hafal tau, tapi awak kena tahu guna. Sebab dia bagi formula ni 1/2 GT. Okay, kadang-kadang orang guna A, kadang-kadang orang guna G. Bergantunglah ikut awak lah. Nak guna A pun boleh juga sebab dia pecutan graviti. Ada orang guna G sebab dia nak bezakan. Kalau A tu pecutan biasa, G ni pecutan graviti. Tak ada masalah pun. Okay, so kita boleh lah masukkan S ada tak? S kita ada 10. U, T, U kosong. T kosong. T bukan kosong, T kita kena cari. Okay, letak je T. Tambah 1/2 G 10. T kita berapa? T kita nak cari. Okay.
So boleh cari tak kita punya T? Kosong darab T, kosong. Okay. 1/2 darab 10 berapa? 5. 5. So 5T. Okay, ni 10. Okay. Kita nak dapatkan T sahaja. Nak kena buat apa? Bahagi 5. Bahagi 5. 10 bahagi 5. So dapatlah T. Dapat berapa T? 2. 2. Okay, T sama dengan 2 second. Tak ada jawapan tau. Tapi jawapan dia T sama dengan 2 second. Okay. Cikgu salah lah formula cikgu. S equal to UT plus half AT square kan? Nampak cikgu pun tak ingat tau formula. Sorry. Formula dia salah. Dapatlah jawapan. Salah lah. Nampak salah formula. Beda ni tak jawapan ni. Okey, 10 bahagi 5 dulu dapat 2. Sama dengan T square. Nak dapatkan T sahaja, kita punca kuasa 2. Punca kuasa 2 dapat berapa? Dapat berapa? 1.4. Sorry tau. Cikgu salah formula. Ya Allah. S equal to UT plus half AT square. Sampai sekarang tak ingat. Okay. Boleh Okay. Ingat formula. Suruh orang ingat formula. Sendiri tak ingat formula. Okay. Tak payah ingat. Formula tu dia bagi kat depan. Okay. Rajah menunjukkan 2 troli berlainan jisim. Okay. Apakah kuantiti fizik yang sama bagi kedua-dua troli itu? Okey, sekarang ni kita ada tenaga keupayaan, tenaga kinetik ni kita tak akan guna dalam bab jatuh bebas. Tenaga keupayaan, tenaga kinetik ni kita nak guna untuk part lain. Untuk jatuh bebas kita memang tak guna. So momentum pun kita tak akan guna sebab momentum kita kena ada hal laju dia. Sekarang ni jawapan yang paling tepat adalah masa untuk hentam lantai sebab kita guna pecutan. So pecutan tu pecutan yang sama, so nanti dia akan sampai pada lantai pada masa yang sama. Okay, nombor 8. Rajah menunjukkan gambar stroboskop bagi sebiji bola yang jatuh daripada satu ketinggian. Okay, manakah kuantiti fizik yang kekal mala semasa bola jatuh? So yang kekal mala hanyalah pecutan. Sama je. Sampai bosan lah awak jawab jatuh bebas ni. Cikgu harap sangat kalau SPM kan keluar jatuh bebas sebab last paper tu keluar jatuh bebas tahun 2003. Berapa lama dah dia tak keluar. Jatuh bebas ni senang je. Tapi kertas 1 dia memang keluar lah untuk kertas 1. Penyataan untuk kertas 2 je dia dah last keluar 2003. Penyataan manakah yang betul mengenai daya graviti bumi? Okay, kita cek satu-satu. Tidak semua objek di bumi dipengaruhi oleh daya graviti bumi. Betul salah? Ada ke awak jumpa benda yang terapung? Ada. Apa dia? Ada. Tak ada kan? Semuanya tak terapung okey. Kedua, daya graviti bumi semakin kuat apabila objek semakin jauh dari pusat bumi. Betul ke? Lagi jauh dari pusat bumi lagi kuat. Betul ke? Salah. Sepatutnya lagi kita dekat dengan pusat bumi lagi kuatlah kita. Sebab itulah awak pernah tak? Cikgu tak tahulah awak pernah pergi tak camp mana-mana kan, kena masuk dalam kubur. Pernah tak? Tak pernah. Tak pernah? Kira cikgu lagi advance lah. Cikgu pernah pergi camp, kena masuk tau dalam lubang kubur tu. Dan dalam lubang kubur, dia akan lagi panas. Sebab kita dah makin dekat dengan, kan pusat bumi ada mantle, lagi dalam-dalam tu lagi panas. So awak kalau masuk dalam tu, memang panas gila. So kenalah baca Al-Mulk bolehlah hilangkan sikit seksa kubur tu. Sebab memang panas sumpah. Tu tak tutup, tak timbus tau. Tapi terasa panas tu. Okay. Lepas tu pecutan bagi semua objek yang jatuh dipengaruhi oleh daya graviti bumi ni. Betul tak? Tak.
Tak tentu juga. Okey, pecutan, kita macam ni. Pecutan bagi semua objek yang jatuh dipengaruhi oleh daya graviti. Betul. Kenalah ada pecutan. Barulah ada daya graviti bumi tu. Okey, kita tengok yang D. Daya graviti bumi yang bertindak ke arah pusat bumi adalah seragam. Betul tak? Salah. Salah sebab kalau kita lagi dekat dengan pusat bumi, daya graviti tu lagi kuat lah. Sekarang ni kalau kita jauh dari pusat bumi, kita punya daya graviti tu tak kuat. Sebab tu dekat bulan awak terapung-apung sebab tak ada daya graviti. Okey, rajah 7 menunjukkan sehelai bulu tau, bukan buli. Bulu dan sebiji batu yang sedang jatuh bebas di dalam vacuum. Okey. Pernyataan manakah yang betul mengenai pergerakan itu? Okey, kita tengok A. Bulu dan batu jatuh dengan halaju seragam. Betul ke? Betul. Betul? Halaju ke seragam? Yang seragam patutnya apa? Pecutan sahaja. Halaju dia tak seragam sebab batu ni mesti dia akan lagi laju sebab dia lagi berat. Okey, kita tengok D pula. Bulu dan batu itu mempunyai tenaga kinetik yang sama. Jangan jawab, kalau jawab kinetik dan jatuh bebas ni confirm salah lah. Okey. Bulu dan batu itu sampai ke tanah pada masa yang sama. Ni betul ke salah? Betul, sebab pecutan graviti dia sama. Sebab tu dia jatuh pada masa yang sama. Okey. Daya graviti yang bertindak ke atas bulu dan batu adalah sama. Salah tadi kita dah tengok kan. Kalau berat sikit, daya graviti kita akan lagi berat lah. So jawapan kita C. So tengoklah, ini kertas 2 yang keluar tahun 2003. Lepas tu tak pernah keluar dah kertas 2 untuk jatuh bebas. Okey, kita tengok. Kita jawab sama-sama. Raja di bawah ialah fotograf stroboskop menunjukkan 2 bola keluli yang sedang jatuh bebas. Okey. Kedua-dua bola itu dijatuhkan serentak dari ketinggian yang sama. Okey. Perhatikan fotograf itu dan nyatakan 2 kesamaan antara kedudukan bagi kedua-dua bola. Okey, bila dia cakap perhatikan, ini kita kena bagi perhatian. Apa yang ada dalam gambar sahaja. Kalau dalam gambar tu dia contohlah ada bunga. Bunga kembang dengan satu lagi bunga layu. Awak kena jawab bunga kembang, bunga layu je. Awak tak boleh nak jawab bunga tu dapat cahaya matahari. Tak boleh. Awak kena bagi jawapan berdasarkan apa yang awak nampak saja. So kat sini awak nampak tak? Yang pertama, jawapan ni teknik menjawab lah. Okey, pertama jawapan awak kena jawab kedudukan kedua-dua bola adalah sama. Betul tak? Yang ni kat sini sama kan? Sama juga, sama. Okey. So jawapan awak yang pertama, kedudukan kedua-dua bola sama. Kalau nak jawab kedudukan bola sama pun boleh. Kedudukan bola adalah sama pun boleh. Yang penting kita nak jawapan sama ni. Sama dengan kedudukan. Okay. Next, yang kedua. Apa lagi yang boleh nampak daripada gambar tu? Kecil dengan besar. Apa dia? Kecil dengan besar. Kecil dengan besar? Jawab cik, bola kecil bola besar. Janganlah, bijaklah sikit. Okay, awak tengok macam mana pula jarak antara daripada yang ni ke sini. Okay, lepas tu jarak turun lagi ni bertambah tak? Tambah. Jarak dia makin bertambah kan. Okay, so bolehlah jawab. Jarak antara bola, jarak antara bola bertambah. Okay. Ataupun awak boleh juga jawab jarak antara kedudukan bola meningkat, bertambah atau meningkat. Okay. Kalau awak jawab halaju bertambah, betul ke salah? Salah. Salah sebab memanglah halaju bertambah betul. Tapi untuk teknik perhatian tu, tu salah. Tak kena dengan kita punya
cara eksperimen tu. So dua benda ni lah. Pertama, kedudukan bola adalah sama. Kedua, jarak antara bola bertambah meningkat. Okay. Tadi yang jawab bola kecil, bola besar kan? Okay, contoh kalau tak ada idea sangat, awak letak je tak apa, bola kecil, bola besar. Mana tahu itu rezeki awak dapat betul. Yang penting jangan tinggal kosong. Kalau kosong memang kosong lah. At least cuba jawab Okay. Okay, next, namakan satu kuantiti fizik yang menyebabkan kedua-dua bola jatuh. Sekarang ni dia dah, kalau dikata namakan kuantiti fizik je, awak boleh terus jawab pecutan. Tapi yang menyebabkan kedua-dua bola jatuh, apa dia? Gravity. Daya tarikan graviti. Okay, daya tarikan graviti. Okay, ataupun lagi satu jawapan boleh jawab berat. Sebab ada berat. Weight sama dengan mg. G ni lah pecutan pula daya tarikan graviti tu. So ada mass. Weight. Okay. Daya tarikan graviti betul, berat pun betul. Okay, Pecutan mana ke cikgu? Pecutan bukannya salah, tapi sekarang ni dia nak yang sebabkan bola tu jatuh. Kalau jawab pecutan salah. Boleh faham? Boleh tak? Boleh. Boleh So yang sebabkan bola tu jatuh tarikan graviti, bukan pecutan. Kuantiti fizik pecutan tu betul, tapi yang sebabkan kedua-dua bola jatuh ni daya tarikan graviti ataupun berat. Okey. C, berdasarkan kedua-dua bola itu semasa jatuh bebas terdapat satu kuantiti fizik amalah. Ni baru betul awak jawab pecutan. Boleh faham tak? Boleh nampak tak? Pecutan tau, cikgu je pecutan tu. Okey. Okay, next. Berapakah nilai kuantiti tu beserta unitnya? So, tadi awak belajar unit 10 kan? Okay, 10. Unitnya apa? Apa unit pecutan? MS negatif 2. MS negatif 2. Okay, so nampak tak sini satu markah je. So, kalau awak jawab 10, salah. Kalau awak jawab MS negatif 2 je pun salah. So, kena ada 2 ni baru satu markah. Okay. Nyatakan hubungan jisim bola dengan nilai kuantiti fizik yang dinyatakan di C1. Maknanya jisim kena compare dengan pecutan ni. Okay, apa hubungannya awak boleh buat? Okay, hubungan ni dia kena macam ni tau. Dia mempengaruhi ke tak ataupun semakin. Awak ingat tak awak jawab macam tu time UPSR dulu? Ingat kan? So hubungan tu kena macam tu lah. Sekarang ni jisim tu mempengaruhi tak pecutan tu? Mempengaruhi. Ya ke? Ya je dia ni. Okey tak? Jisim dia tak mempengaruhi pecutan. Dia mempengaruhi hal laju tu. Hal laju ialah berbeza, tapi pecutan dia tak dipengaruhi oleh jisim. So jisim tidak mempengaruhi pecutan. So contoh kalau dekat C1 tu awak jawab selain pecutan, contoh awak jawab hal laju. Okay, contoh Okay. So maknanya kat sini awak buat jisim tidak mempengaruhi hal laju. Salah lagi. So kena jawab betul-betul lah. Itulah dia punya konsekuens dia. Tapi kalau pengiraan, contoh sepatutnya awak kena masukkan nilai 10, tapi awak letak 8. So maknanya jawapan awak salah lah kan, tapi formula awak betul. Lepas tu untuk next soalan seterusnya kena guna nilai yang awak dah cari atas tu. Yang tu dapat markah 1. Sebab yang tu awak punya error carrying forward. Maknanya awak bukan tak tahu konsep, cuma awak salah matematik. Salah matematik macam boleh terima lagi. Tapi kalau salah konsep tu tak boleh lah. Fizik dia konsep kan. Okay. Sebab tu jangan tinggal kosong. Tak tahu pun tulis je. Jangan tinggal kosong.
Sebiji bola dibaling tegak ke atas dengan halaju tertentu. Okey, apakah yang berlaku kepada gerakan bola itu semasa bergerak ke atas? Okey, awak bayangkan kalau jatuhkan bola ke bawah, bola tu makin bertambah kan halaju dia kan, jarak dia makin bertambah kan. Okey, awak bayangkan pula kalau awak lontar dia naik ke atas, halaju dia bertambah ke tak? Berkurang. So kalau halaju berkurang, itulah halaju semakin berkurang. Apa jadi dengan gerakan bola? Halaju berkurang. Okey. Lagi satu, kalau halaju berkurang, apa lagi yang kita boleh cakap? Selain halaju berkurang, apa lagi? Kalau halaju bertambah, kita boleh cakap pecutan kita seragam kan? Kalau halaju berkurang, kita ada apa? Kita ada nyah pecutan. Mana-manalah ikut awal antara dua tu lah jawapan awak. Okay. Logik lah, ada ke orang baling ke atas kan? Dia baling tinggi, memang dia baling tinggi tapi mestilah makin ke atas tu makin rendah. Tak adalah makin ke atas tu makin tinggi. Kalau macam tu susah lah kalau orang nak main bola keranjang apa semua tu kan. Okay. Beri satu sebab bagi jawapan anda. Kenapa bila awak lontar ke atas halaju berkurang? Kenapa berlakunya pecutan? Okay, awak bayangkan kalau awak jatuhkan ke bawah, kita ada daya tarikan graviti kan? Kiranya kita ikut arah tarikan graviti tu. So kalau kita naik ke atas, kita menentang daya tarikan graviti. Kita lawan arus lah kiranya. Menentang graviti okay. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, next kita pergi soalan ini. Okay. Cikgu tak tahulah yang abu-abu ni dah ke belum? Dah jawab belum? Yang dalam slide tu dah ke? Tak ada? Tak lagi Okay, kita buat Okay. Abu melepaskan sebiji batu dari satu tebing setinggi 10 meter. Okay. So kita tulis S, kita sama dengan 10 meter. Okay, next. Masa untuk batu itu sampai ke tanah, tentukan masa untuk batu itu sampai ke tanah di bahagian bawah tebing. Disuruh guna G 9.81, so kita kena gunalah G 9.81. Okay, so kita start daripada U, kita akan kosong, start baling kan, tak ada apa-apa halaju lagi, kosong, MS negatif 1. Okay, lepas tu G kita dah ada 9.81. Okay, lepas tu kita nak cari apa ni? Cari masa. Okay, so guna formula tadi, S sama dengan UT plus half GT square. Jangan lupa square tau. Confident. Salah jawapan, tak ada square kau. Okay. Macam cikgu jawab tadi tu kan, cikgu tak ada square dalam formula cikgu. Tu salah. Sebab tu memang konsep fizik. Kena ada formula. Okay. Tapi kalau awak kira-kira, awak salah tekan kalkulator dapat jawapan yang salah, masih lagi dapat markah. Sebab awak ada konsep tu. Cuma mat awak je yang lemah. Okay. Masukkan nilai S10, U0, T, letak je T, okay, tambah 1/2 G kita 9.81 square T. So 1/2 darab 9.81 dapat berapa? 1/2 darab 9.81. Kosong ni kosong lah Okay, ni 10. 4.9. 4.9. Boleh bunda kan? Dia kan 905 kan? Awak bunda lah 4.91. Okay, T square. Okay, lepas tu kita nak T square ni saja tinggal kat situ. Kita bahagikan dengan 10. 10 bahagi 4.91. Okay, dapat T square saja. So nak dapatkan T sahaja, kita punca kuasa. So 10 bahagi 4.91. 2.04. 2.04, betul? 10 bahagi 4.91. 2.04. Okay, so punca kuasa 2.04 dapat berapa?
1.43. 1.42 ke 43? 43. 43. Siapa yang jawab tu? Bagusnya lah. Okay, thank you. Okay, next kita tengok B pula. Laju batu sebelum menyentuh tanah. Okay, maknanya ni tanah last dekat sini. Maknanya dia punya V. Sebab halaju akhir, betul tak? Okay, so halaju batu sebelum menyentuh tanah, kita guna formula apa? Kita ada formula apa lagi? P equal to U plus AT. Sebab apa kita boleh guna ni? Sebab kita dah ada T tadi. Bolehlah guna kat sini. Okay. So V kita nak cari, U kita tu kosong. Okay. Tambah A kita. A ni G lah, sama je tau. 9.81. T kita 1.43. Okay. So dapat berapa? 9.81 14.03. Apa unitnya? MS negatif 1. MS negatif 1. Unit kena ada tau. Tak ada unit salah. Okay, so kalau 2 markah, sekejap ni soalan kertas 2 lah. Dia suruh kira. Okay. Masukkan formula betul. 1. Unit betul. Jawapan berserta unit. Jawapan unit. 2. Yang ni masukkan formula betul. Jawapan berserta unit. 1. Okay. Next, nombor 3. Suatu objek yang dilontarkan ke atas secara menegak. Okay, mencapai ketinggian maksimum 5. So dia punya S ni 5 lah. Jarak dia 5 meter. Okay, halaju objek itu semasa dilontarkan. Okay, sekarang ni kita ada masa tak? Dia memang bagi kita jarak sahaja. So formula yang ada jarak dan halaju adalah V square. Betul lah, V square. Cikgu tengok formula tau. Cikgu tak hafal formula. 2AS. Okay. V square equal to U square plus 2S. So kita nak cek V ni. U ni boleh ada tak? U ni boleh ada tak? U ada tak? U kita berapa? U kosong. So bolehlah cari. Kita punya G ni A. Okay. S kita 5. So V square. Okay. U square ni kosong square. Tambah 2. A kita G 9.81. S berapa? 5. Okay. So ya saya. Bukan dia cari halaju semasa dilontarkan ke? Ni halaju awal ke? Bukan. Kalau halaju awal, dia akan cakap halaju awal. Halaju objek itu semasa dilontarkan, maknanya waktu dia naik tu, berapa laju dia tu? Faham tak? Boleh? Ya. Kalau yang macam ni, halaju batu sebelum menyentuh tanah tu memang kita jadi halaju akhir, sebab itulah halaju dia sepanjang dia naik tu. Kan halaju kan bertambah kan? So semasa dia dilontarkan sepanjang 5 meter tu, berapa halaju dia? Kita tak boleh cari halaju awal. Halaju awal, bukan tak boleh cari halaju awal, kita mestilah halaju awal kita kosong. Faham? Boleh faham? Tak, sebab dia kan dilontarkan ke atas. Semasa dilontarkan, maknanya waktu bola tu naik tu, berapa halaju dia? Bukannya waktu berapa, kalau ditanya macam ni, berapakah halaju objek? Ayat dia bukan semasa tau. Ayat dia jawab mula sekali dilontarkan. At first, kalau bahasa Inggeris dia guna ayat at first lah. At first dia dilontarkan tu, baru dia akan start dengan kosong. Tapi semasa dia naik tu, semasa berapa halaju dia? Sebab tu kita cari V.
Boleh tak? Okay, cikgu. Okay. So kita cari dia punya V. Okay, so kosong square kosong lah. Okay. 2 darab 9.81 darab 5. Okay, dapat berapa? 98.1. 90.1. 8.1. Okay, cikgu tak tekan kalkulator ni. Okay, so sekarang ni kita V square. Kita nak V sahaja. Dapat berapa? Punca kuasa 98.1. Okay, apa lain ni jawapan? Ya. 2 darab 9.8. Oh, dia guna 9.8. Kita guna 9.1. Sebab tu beza ke? Dah berapa? 98.1. Punca kuasa 98.1. 9.91, betul tak? Betul tak? Bukan 9.9 je. Sekejap, cikgu baik. 2 darab 9.81 darab 5. 98.1. Okey, punca kuasa 98.1. 9.90. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey. So MS negatif 1. Masa untuk objek sampai ke tinggi maksimum. Okey, masa sekarang kita dah ada V. Kita tinggal cari masa. So masa dia adalah, kita boleh guna cari formula yang ada guna masa. So formula yang ada masa yang ni lah, kita ada V. Okey. So V kita, V sama dengan U plus AT. Okey. So V kita guna V yang kita dah cari tu. 9.9. Okey. 9.90, 9.90 lah letak je lah kan. Okay, U kosong tambah G 9.81. T kita nak cari. Okey. So T kita berapa? Sembilan 9.90 bahagi dengan 9.8. So T kita 1, betul tak? Betul tak? Betul kalkulator tak? Betul. Okey, satu apa unit dia? 1.0 saat. Okay, next. Masa yang diperlukan untuk objek kembali ke aras asalnya. So maknanya Tak cikgu, kalau masa tu buat 1.01 tak boleh. boleh je, boleh. 1.1 boleh. Next, C. Masa yang diperlukan untuk objek kembali ke aras asalnya. So maknanya bila kita lontar ni atas 1 saat. Okay. So turun bawah 1 saat lagi. So 2 saat. 1 darab 2 lah. Kan naik sekali, turun sekali. So 2 saat. Okay, next. Sebiji bola tenis yang dilepaskan jatuh secara menegak dari sebuah bangunan setinggi 50 meter. Hitungkan. So 50 meter ni adalah S. Okay. Masa untuk bola sampai ke tapak bangunan. Maknanya kita nak T bila dia dah betul-betul jatuh dekat bawah. Okay. So S 50 sama dengan 50. So kita guna formula apa? S sama dengan UT plus half AT square. So kita nak masa kan. So ini je lah yang kita ada. U kita letak kosong. So S 50. Lagi satu kan. Contoh
kalau dalam soalan awak dia bagi 50 cm, apa kita kena buat dulu? Tukar jadi meter. Tukar jadi meter dulu. Sebab unit kita dalam SI macam masa saat. Yang ni meter saat negatif 1, so meter. Kita tak boleh guna kalau dia sentimeter, salah lah. Okay, tukar dalam unit SI. So U kosong T, okay, tambah 1/2, kita punya A 9.81 T square. Okay, so berapa jawapan ni? 1/2 dah 9.81 ni kan 4.91 kan? T square. Okay, ni 50. So kita nak tinggalkan T square saja. So 50 bahagi 4.91. Dapat 50 bahagi 4.91 10.18. 10.18. Okay, ni T square. Kita nak T sahaja. Kena buat apa? Punca kuasa. Dapat berapa? 3.19. 3.19 unitnya. Unitnya saat. Okay, letak unit tau. Kalau tak letak unit ni salah. Okay. Next, settle. Okay, hal laju bola sebaik sebelum mencecah lantai. Maknanya kita nak V lah. Akhir dia berapa. Okay, so kita cari formula yang ada V. Lepas tu kita ada masa dah. So boleh kita guna formula V equal to U plus AT. Okay. So V kita nak cari U kosong tambah A 9.81 T kita 3.19. So jawapan awak 9.81 darab 3.19. 31.29. Betul tak? MS negatif 1. Sama tak? Sama. Okey, next. Jarak tegak yang dilalui pada saat ketiga. So maknanya kita nak saat ketiga. Kalau kita dapat tadi tu 3.19, tapi kat mana bila saat yang ketiga jarak dia tu berapa? So kita nak cari S lah. So S, guna boleh tahu S sama dengan UT plus half AT square. Okay, S kita nak cari U kosong, T kosong, okay, 1/2 9.81. T kita ni 3 square. Okay, kosong T kosong lah Okay, 1/2 darab 9.81 darab 3 square. Dapat berapa? 9.81 darab 3 square. Dapat berapa? 44.15 meter. Betul tak? Betul. Okey. So maknanya kita nak cari jarak dia kat sini. So maknanya bila saat yang ketiga tu jarak dia 44.15. Kalau jarak yang 50 tu dia punya masa dia sampai 50 meter tu masa dia 3.19 saat. Boleh faham tak? Logik tak kat situ? Logik tak? Kira dalam masa 19 saat dia boleh pergi lagi 6 meter lah. Sampailah 50 tu. Okay. So habislah untuk subtopik jatuh bebas. So hari Jumaat ni kita masuk subtopik baru. Okay, boleh? Habislah, dah habis masa dah. Ada apa nak tanya? Okey tak? Line cikgu okey tak? Okey je. Okay. Okey, so kalau tak ada apa nak tanya? Kalau tak ada apa-apa, kita habis kelas kat sini. Kita jumpa at mat 11.30. Tak ada? Tak ada? Okey, so tak ada. Jumpa pukul 11.30. Okay, bye-bye. Thank you. Link sama cikgu.
link sama je lah. Malas lah buat link banyak-banyak. Okay. Boleh. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama. Terima kasih. What's that? You eat food? I don't think so. Today we're finding out how different. What's that? You eat food? I don't think so. Today we're finding out how different food is made, and we'll discover, will we still eat it? Starting off with how Pringles is made. I actually really want to know this, because how? Obviously.
How they make the Pringle go whoop? Huh? Huh? Well, I guess we're gonna find out. Tubes are ideal containers for stackable chips. The foil will help keep the chips fresh. Wait, what is The this? streams of paper travel across rollers that coat them with glue. Did you say glue? The paper layers twist around a mandrel that's turned by a big belt. I see no The problem in belt this. also presses the glued layers together. Oh, glue. Okay. Oh, they're making Next, the package. The label paper gets a coat of glue. Well, I don't care. No. They're trying to stall us. They're trying to hide their Pringles secrets as much as possible. Yeah, well, I can click Then ahead use of a the ratio video. of 1/3 water. A conveyor delivers the mix There's to a an auger, potato. which disperses it. Nice. Ooh. Okay. Then it Ooh. falls between. I'm not gonna lie. I kind of want to do a little of that. Come on, don't tell me you don't want to do that. Why can I suck my finger but not my microphone and without getting demonetized? Life is not fair. Using 4 tons of pressure, they roll the mix into one long potato sheet. Damn! Giant potato. That's a Mr. Beast video right there. I made the biggest Pringle. Let's go. The potato sheet goes under a rotary cutter that punches out oval shapes. Oh, well that makes sense. A device pulls away the scrap dough, leaving flat, uncooked chips. Huh. Seems like a lot of waste. This scrap potato dough goes back into the chip making operation, while the potato chips head into a fryer. That's amazing. There they go. Look at them. Hell yeah. All right, here we go. As they This is travel through it. the fryer, rolling molds make them concave. Okay. The concave shape will make the chips stackable. Did you see that? How? Pringle. No. No, you can't do that. The concave shape will make. You can't just. Oh, they teleported with a magic Pringle spell? How does that happen? You can't just edit it. How did the Pringle get on the Pringle conveyor thing? Molds make them concave. The concave shape will make. Oh, I'm so pissed off. No. All right, I'm all for the Pringle spiracy. Pringles aren't real, clearly, because they're editing it out. How do they get there? How do they get there? You got dough. It's all smushy. You can't just get that there. That doesn't work. I don't believe this machinery now. I don't believe anything. The concave shape will make the chips stackable. Oh, they get each one? That's kind of cute. See? They're back to full flight. The chips spend 11 seconds frying in hot oil. This makes them crispy. How? They travel under blowers to get rid of excess oil. See, they're trying to distract us now at this point. The chips get a coat of seasoning, then do a backflip off one conveyor and onto another. Did you say they do a backflip? That's amazing. I can't even do a backflip. All right, Pringles are cool. I'll still eat them. They do a backflip. Hell yeah. Oh, A nice. worker inspects the rows of chips. That one's bad. That one's. I want that job. I really do. Then it's onto another conveyor that shakes them up to loosen the pack. Oh, what? Why? Yeah, they were tucked so neatly. Why would you shake them? I don't want shaken Pringles. Backflip only, no shake, please. They travel over scales to portion them out for packaging. Okay. Automated spoons shove the chips into the open ends of the tubes. Well, I don't know, man. No, Pringles aren't real. I will never eat a Pringle again. They're made with a spell that teleports them, which makes them curvy. Great. Thanks for answering. Nothing! The next one I want to check out is how sausages is made. Because every
Every time you eat a sausage, someone goes, if you knew how that was made, you wouldn't eat it. Oh yeah? Well, today I'm gonna be that guy, all right? Oh, this looks delicious. Let's click on that. Hell yeah. I know it's like people in different regions have different tastes. a lot of quantity, but seeing it like that looks insane. Oh man, you spilled like half of it. Fire that dude. I can do a way better job. That looks straight out of a horror movie. You cannot convince me otherwise. That looks like when the demon transforms into his third form or something. It's kind of cool to just watch, honestly. Timed so that a twist always lands on the bar. The rats shunt the hot dogs Have through a shower. liquid smoke shower, then into an oven with several cooking zones. All right. The liquid smoke seeps through the casing and adds flavor to the dogs as they bake. I didn't know. I thought Marcia was trolling me. I didn't know liquid smoke was a thing. It's the flavoring that makes it taste smoky, but it's liquid. How? How can smoke be liquid? All right. Maybe hot dog isn't real either. I don't know. There are no defects in the dogs. Damn, she's just like a sausage wizard. That one. You want. That's amazing. Okay, cool. Yeah, I'll still eat the hot dog. I don't care. I am pescatarian, so I don't, of course. But fake hot dog, yes. It didn't really gross me out that much as I thought. Even though, the goo was pretty gross. Yeah, what the fuck? What am I saying? I want more meat ones. All right, bacon. Because I'm beatboxing. Bacon is now processed and even bacon. pre-cooked in factories. Hell yeah. It all starts with a load of pork bellies. Damn. They're tossed into a big tumbler. The bellies go into another belly, eh? That's hilarious. The action softens them, so it will be easier to remove the skins. Ew. Oh, so it's Each it's pork literally belly the goes belly. inside Okay. down on a conveyor belt. I didn't know that for some reason. It's a lot more manual labor to make bacon, eh? This conveyor takes the pork bellies to a long automated blade that slices the skin away from the meat. Okay. How? The skins drop onto another conveyor belt to Ew. be processed into pork rinds. Pork rinds? Ew. I mean, the skin is the tastiest part, but ew, you're eating skin, bro. The meat pieces head toward a flipping device that turns them backside up. So workers down the line can trim off any remaining pieces of skin. Bacons also do a backflip before they get eaten. I appreciate that. Next, they Oh, mix what's up a the change in brine music? solution which will cure the pork. Salt is funneled into a tank of water. Just a dash of salt. That's all it needs, really. It's mixed thoroughly until the salt dissolves. Hell yeah. Enough to kill a man right away. Then, liquid smoke and other flavorings are added. Like smoke. Those fuckers. It's not real smoke. What is liquid smoke? I need to know that. You can't just liquefy smoke. It's molasses, vinegar, caramel, color, and salt. What? Chips and sawdust? Excuse me? You're eating sawdust? Its needles repeatedly inject the curing solution into each pork belly. Let's go. Stab that shit. A metal hanger called a comb is pressed into each of the pork bellies I've seen so they those. can be hung on a rack. Yeah. Dude, he was having a time of his life doing this. It's like, hell yeah, this is hilarious. Then, it's into the drench cabinet for a shower of liquid smoke. More liquid smoke. Or maybe As they liquid hadn't had it smoke yet. bombards the meat, it adds flavor and color to the surface. That's what makes it so red, huh? It's not actually that fresh. It's The just pork like bellies are no, I don't know. transferred to a big oven. They'll cook for 5 hours at a low temperature. That allows the flavoring to permeate the meat. Dude, they cook in there and people walk inside. That would terrify me. I would not want to walk in there. Here, workers load the meat slabs into chutes. Hell yeah, they do a little dance. A little jiggle The chutes before they sway go. back and forth over a blade, which slices the meat into bacon-sized pieces. Oh. That's kind of funky. The bacon falls neatly onto a conveyor.